Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya SPRM membuat satu pendedahan, satu keputusan paling dahsyat, paling mengejutkan hari ini. Saya nak kongsi dengan kamu tuan-tuan dan bapak semua, apa keputusan terkini SPRM, siapa yang menjadi dalang berkenaan dengan satu penyelewengan dana yang menjadi mencurigakan rakyat Malaysia semasa pimpinan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, semasa PN menjadi kerajaan. Akhirnya satu kenyataan daripada Syabuddin.com bila Syabuddin.com membuat pendedahan bahawa sangat bahaya bila puak ini yang mendapat kuasa. Siapakah sebenarnya puak ini? Dan kita tahu kes ataupun penyelewengan dana RM 600 bilion yang menjadi isu sejak tahun lalu. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share kepada seluruh Malaysia video ini. Menurut Syabuddin, bahaya bila puak ini yang mendapat kuasa, dan saya yakin puak yang dimaksudkan oleh Syabuddin.com ini adalah Perikatan Nasional. Akhirnya seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat swasta ditahan SPRM selepas disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang 2020 sehingga 2022. Jadi akhirnya orang tengah telah disyaki dan telah ditahan oleh SPRM. Dan beliau adalah CEO sebuah syarikat swasta. Suspek itu yang berumur 42 tahun ditahan baru-baru ini ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Menurut satu sumber juga yang mengatakan CEO itu telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi kemarin dan direman 5 hari bermula hingga 10 Januari. Katanya SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadapnya dan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang juga dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh proyek bernilai 50 hingga 500 juta secara runding terus. Hampir 90% proyek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan karena tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Justru SPRM akan memfokuskan kepada 10% yang sedang berjalan. Jadi menurut pengetahuan tuan-tuan dan bapak semua, saudara-saudari semua, pada 9 Desember tahun lalu SPRM berkata membuat kenyataan pengumuman bahwa fokus mereka dalam siasatan berhubung dakwaan salah guna dana pakej rangsangan ekonomi ketika COVID-19 tertumpu kepada 92.5 bilion itu, yaitu jumlah yang dibelanjakan Kerajaan Perikatan Nasional. Siapa yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu adalah Muhyiddin Yassin. SPRM berkata hanya 92.5 bilion yang melibatkan dana kerajaan daripada peruntukan yang dianggarkan berjumlah 530 bilion yang dibelanjakan pada 2020 dan juga 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Adakah perlahan-lahan pendedahan demi pendedahan akan menimbulkan siapa sebenarnya dalang sebenarnya penyelewengan dana, rasuah ataupun sebagainya ini? Berdasarkan jumlah itu 92.5 bilion yang melibatkan dana kerajaan, manakala 437.5 bilion bukan daripada kerajaan. Dan dalam pada itu sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Maksudnya menjadi orang tengah pun saya rasa ini juga salah satu dalang, salah seorang dalang di dalam case yang serius ini.
Jadi tuan-tuan dan bapak semua, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika beliau dihubungi mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Jadi akhirnya Syahbudin berpendapat bahwa bahaya puak ini mendapat kuasa. Jadi sudah pasti bahaya bila Muhyiddin ataupun PN yang mendapat kuasa. Adakah kita boleh buat tajuk begitu? Jadi tuan-tuan dan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada satu kenyataan yang sangat mengejutkan saya hari ini. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dan saudara-saudari semua. Ada yang mendakwa Pakatan Harapan hari ini masih lagi menjadi pembangkang, sedangkan kerajaan perpaduan sudah dibentuk. Adakah ini pun mempunyai unsur untuk menderhaka Agong? Saya tidak cakap, tetapi saya meminta pendapat daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih sudah setia bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Oke tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya negeri Johor membuat satu pengumuman, satu kenyataan pendedahan yang paling mengejutkan hari ini. Pakatan Harapan di Johor. Sebelum saya meneruskan hujah hari ini, adakah PH di Johor masih bertindak sebagai pembangkang? Menurut Anda, PH masih pembangkang? Belum wujud kerajaan perpaduan di Johor daripada salah satu kenyataan yang saya lihat hari ini. Tiada sebarang perbincangan antara PH dan BN di Johor berhubung kerajaan perpaduan yang mahu diwujudkan di peringkat negeri selari dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan hari ini. Yang menyatakan ini adalah daripada pengurusi Pakatan Harapan sendiri, yaitu pengurusi PH Johor. Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Pakatan Harapan masih lagi bertindak sebagai pembangkang di Johor. Bagaimanapun, menurutnya biarpun keadaan di peringkat negeri dan persekutuan berbeza, namun hubungan antara PH dan BN negeri cukup baik atas semangat perpaduan. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan, apa komen Anda? Adakah patut PH dan BN di negeri mengikut ataupun mengambil inisiatif untuk supaya selari dengan kerajaan perpaduan di Malaysia hari ini, bukan di peringkat negeri tetapi peringkat kerajaan persekutuan? Adakah PH Johor dan BN Johor patut bergabung di dalam kerajaan negeri hari ini, seperti di dalam kerajaan persekutuan juga? Ataupun kalau mereka tidak mahu bergabung, adakah ini satu penderhakaan terhadap titah yang di Pertuan Agong? Saya tidak cakap, tetapi sekiranya Anda mempunyai komen berkenaan ini, Anda boleh komen di bawah. Ketika beliau meninggalkan Dun Negeri, sewaktu Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi membuat penggulungan bajet Johor pada bulan Disember lalu, PH Johor masih duduk di barisan pembangkang. Menurutnya belum ada apa-apa keputusan di Johor, tetapi antara kami semua faham bahawa semangat perpaduan kerajaan sangat mendasari. Hubungan juga sangat baik. Cuma kita tidak dapat tentukan lagi bentuk kerjasama pada masa akan datang. Katanya ketika sidang akbar selepas majlis kenduri kesyukuran amanah Parlimen Pulai pada malam Sabtu. Salahuddin yang juga ahli Parlimen Pulai dan Adun Simpang Jeram berkata, beliau berkata perbincangan masih dilakukan berhubung kaukus melibatkan 24 ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Negeri Johor. Mengenai kaukus, perkara tersebut masih dalam perbincangan dan Ketua Pembangkang Andrew Chen Kah Eng sedang melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut Anda sepatutkah PHBN di Johor bergabung seperti dalam kerajaan perpaduan hari ini atau tidak? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya.